Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak? Anak-anak Ustazah sihat? Alhamdulillah Ustazah sihat. Ustazah harap semua anak-anak dalam keadaan yang sihat, ceria, gembira dan sejahtera insya-Allah. Okey, baik. Berjumpa lagi kita di dalam pelajaran Jawi bersama dengan Ustazah Irina binti Abu. Okey, untuk hari ini kita akan belajar untuk tajuk yang baru bersama dengan saya untuk Jawi tahun 3. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, jom kita sama-sama menadah tangan bacakan doa. Okey, mari anak-anak kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, semoga dengan bacaan doa tu pelajaran kita pada hari ini dipermudahkan, diberi kefahaman yang baik. Okey anak-anak, dah bersedia dengan buku, dengan pensel? Okey, jangan lupa sediakan buku teks anak-anak, keluarkan buku teks untuk kita tengok tajuk kita pada hari ini. Okey, sebelum tu Ustazah nak tanya, anak-anak dah tonton video Ustazah yang lepas? Okey, untuk tajuk yang lepas, Ustazah harap anak-anak semua dah menonton video-video Ustazah. Kalau masih kurang jelas, boleh tonton lagi sampai dah faham. Boleh ulang-ulang banyak kali. Jangan lupa like dan subscribe di channel Ustazah. Okey, terima kasih. Okey, untuk hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Apa dia? Okey, tajuk pada hari ini dia agak taklah susah, tak senang. Kalau anak-anak follow Ustazah, ikut Ustazah, fokus, insya-Allah mudah faham. Okey, kita tengok tajuk pada hari ini. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah apa dia? Kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, ni yang selalu Ustazah sebut dalam kelas. Ustazah dah pendek-pendekkan kan nama-nama jenis-jenis perkataan ni. Kata Melayu, kata Arab dan kata Inggeris. Okey, jadi untuk hari ini tajuk kita pada hari ini adalah kata Inggeris. Kata Inggeris tu adalah kata yang singkat, perkataan yang singkat, shortcut. Ustazah kan cakap Ustazah suka buat shortcut. Okey, untuk kata Inggeris yang nama panjang dia adalah kata pinjaman bahasa Inggeris ataupun kata serapan bahasa Inggeris. Apa yang dinamakan dengan kata pinjaman bahasa Inggeris ni? Apa dia kata serapan bahasa Inggeris ni? Jom kita tengok apa makna dia. Okey, kita tengok pengertian. Apa dia perkataan pinjaman ataupun serapan bahasa Inggeris? Apa dia? Okey, perkataan daripada bahasa Inggeris yang telah digunakan atau diserap ke dalam bahasa Melayu. Itu maksud perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Apa dia? Perkataan daripada bahasa Inggeris yang telah digunakan ataupun diserap ke dalam bahasa Melayu. Maksudnya perkataan tu asalnya adalah daripada kata Inggeris, tetapi dia telah diserap. Okey, telah diserap atau digunakan dalam bahasa Melayu. Contoh perkataan apa dia? Kek. Kek. Kek bahasa Inggeris kita panggil kek. Bahasa Melayu pun kita panggil kek. Jadi asal usul perkataan kek adalah daripada kata Inggeris. Okey, jadi dia telah digunakan dan diserap ke dalam bahasa Melayu. Itu kita panggil perkataan serapan ataupun perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, faham? Jelas? Okey. Untuk perkataan bahasa Inggeris ni, dia ada banyak cara untuk nak mengeja ke dalam ejaan Jawi. Banyak cara. Peninglah Ustazah. Kita tengok satu persatu. InsyaAllah mudah. Okey. Untuk perkataan kata Inggeris, Ustazah bagi perkataan yang pendek ya. Kata Inggeris ya. Ustazah sebut kata Inggeris ya. Maksud dia perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, untuk kata Inggeris, dia ada banyak cara untuk kita mengeja di dalam ejaan Jawi. Okey, ada banyak cara. Untuk video ini, Ustazah tunjuk anak-anak 4 cara untuk mengeja kata Inggeris. Apa dia? Kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok cara yang pertama. Okey, ada berapa tadi Ustazah kata untuk kata Inggeris ada berapa cara untuk mengeja? Ada 4 cara yang Ustazah akan kongsikan pada hari ini. Okey, cara yang pertama apa dia? Okey, huruf K, suku kata akhir padan dengan huruf
kaf. Okey, untuk kata Inggeris, untuk kata Inggeris, jika perkataan itu ada huruf K, di dalam suku kata akhir ataupun K tu duduk kat mana pun, kita kena padankan dengan huruf kaf. Ingat balik, kalau kata Melayu, huruf K kena padan dengan dua kan? Kaf ataupun kof. Tapi kalau bahasa Inggeris, untuk kata Inggeris, kalau ada huruf K, kita kena padankan dengan huruf kaf. Kita tengok contoh perkataan. Contoh dia check. Check. Jadi K dekat akhir ni kita padankan dengan huruf kaf. Caya, kaf. Kek, kaya, kaf. Jadi kek ni K duduk dekat awal dengan akhir kan. So kedua-dua K ni kita padankan kepada huruf kaf. Sebab apa? Sebab dia kata Inggeris. Kemudian komputer pun padan dengan huruf kaf. Klinik, dia ada dua tempat kan, depan dengan belakang. Maknanya awal dengan akhir. So, dua-dua kita padankan dengan huruf kaf. Jadi, cara untuk mengeja kata Inggeris, kalau ada huruf K, kita padankan dengan huruf kaf. Jom kita tengok bagaimana cara untuk menulis ataupun mengeja perkataan kata Inggeris yang ada huruf K. Jom kita tengok. Ustazah tunjuk bagaimana cara dia nak mengeja. Kita tengok cara yang pertama iaitu huruf K di dalam kata Inggeris kita kena padankan dengan huruf kaf. Tak kisah K tu duduk di mana, di awal ataupun di akhir perkataan, kita kena padankan dengan huruf kaf. Contoh dia, kita ambil perkataan yang kita ambil contoh tadi. Apa dia contoh dia? Cake. K-I-K. Cake. K-I-K. Untuk kata Inggeris, bila kita nak mengeja, kita kena padankan dengan huruf jawi dia terus. Dia tak ada nak potong suku kata ke, dia nak letakkan KVK ke, tidak perlu. Kita kena terus ikut cara, kita kena padankan terus dengan huruf jawi. Kita padankan K. K ni tadi Ustazah kata apa? Kalau huruf kata Inggeris ada huruf K, kita kena padankan dengan huruf kaf. So, K padanan huruf dia adalah huruf apa? Kaf. Kaf. Yang kedua, huruf I padanan huruf apa? Huruf Iya. K ni K dekat akhir pun kita kena padankan dengan huruf apa? Kaf. Kedua-dua huruf K ni, dua-dua huruf K ni kita padankan dengan huruf kaf. Dua-dua kita padankan dengan huruf kaf. Jadi, kaf, ya, kaf. Jadi kita cantumkan. Kaf ni tambah. Jadi kita cantumkan kaf, ya, kaf. Jadi itu adalah ejaan cake. Contoh apa tadi? Satu lagi perkataan apa tadi? Check. Check. Contoh perkataan yang kedua, C-E-K. Check. Nak eja perkataan check. Kita padankan kepada huruf jawi. C, padanan huruf dia apa? Ca. Lepas tu I, padanan huruf dia apa? Ya. K dia dekat akhir. Kita padankan dengan huruf kaf. Jadi cantumkan. Ni tambah. Jadi cantumkan. Ca, ya, kaf. Jadi itu adalah ejaan perkataan check. Yang pertama tadi apa? K. Yang kedua check. Kat sini K dia ada di awal dengan di akhir. Kedua-duanya kita padankan dengan huruf kaf. Yang ni K dia dekat akhir, kita padankan dengan huruf kaf juga. Ingat, kalau kata Inggeris ada huruf K, kita padankan dengan huruf kaf. Itu yang pertama. Itu tadi cara untuk mengeja. Cara yang pertama iaitu huruf K. Kalau ada huruf K, kita padankan dengan huruf kaf. Yang kedua, kita tengok cara yang kedua. Apa dia? Cara yang kedua, dieja mengikut aturan kata Melayu jati dan sebutan baku bahasa Melayu. Maksudnya macam mana tu? Perkataan kata Inggeris, dieja mengikut aturan kata Melayu jati. Kata Melayu jati maksudnya dia adalah perkataan Melayu. Dan sebutan baku bahasa Melayu. Apa dia? Jom kita tengok contoh perkataan dia. Contoh dia bas.
Okey. Bus. B-A-S. Bus. Bus dalam bahasa Inggeris pun kita panggil bus. Cuma ejaan dia berbeza. B-A-S dengan B-U-S. Okey. Jadi kita sebut bus. Bus. Kita sebut kan bus. So kita eja ikut sebutan bahasa Melayu baku dia. Bus. Okey. B-A-S. Basin. Bus. Maknanya nak eja bus tu kita ikut sebutan dia. Bus. Basin. Bus. Van. Macam mana sebut van? Van. Jadi kita nak eja perkataan van tu ikut sebutan dia. Van. Va-nun. Van. Okey. Virus. Virus. Ya, sekarang ni virus apa yang tengah melanda kita ni? Virus apa? COVID-19. Na'udzubillah. Jangan sampai kita terkena ya. Jaga diri anak-anak. Okey. Virus. Kita sebut perkataan virus. Virus. Jadi kita eja ikut sebutan dia. Virus. Virus. Vaya. Rawaw. Sin. Virus. Okey, untuk planet, kita sebut perkataan planet. 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 So, kita eja ikut sebutan dia. Planet. Planet. Okey. Anak-anak kurang faham, kita tengok balik. Kita tengok balik apa maksud dia. Okey, kita tengok. Apa maksudnya tadi tu? Okey, dieja mengikut aturan kata Melayu jati dan sebutan baku bahasa Melayu. Maksudnya perkataan bus ni kita eja ikut sebutan dia. Bus. Van. So bus ejaan dia bus. Bus. Bukannya kita letakkan kat sini B-A-S, B, ba, alif, sin. Bukan. Kita eja ikut sebutan. Okey, Ustazah tunjuk bagaimana cara untuk mengeja ataupun menulis perkataan. Cara yang kedua ni untuk kata Inggeris. Okey, cara yang kedua. Okey, cara yang kedua untuk kata Inggeris. Okey, kita eja mengikut sebutan bahasa Melayu. Okey, maknanya kita kena eja ikut sebutan dia. Okey, kita eja ikut sebutan. Contoh perkataannya apa tadi? Okey, bus. B-A-S. Okey, macam mana nak sebut B-A-S ni? Bus. Jadi kita nak eja bus, kita eja ikut sebutan dia. Bus. Bus, jadi kita eja lah terus. Okey, bus. Macam mana nak eja? Bus. Basin. Bus. Bus. Maknanya bus, kita sebut bus. So, kita eja bus. Macam mana nak eja bus? Basin. Bus. Okey, yang kedua, van. Van. Macam mana kita nak eja van? Kita sebut van kan? Van. Kita sebut van. So, kita eja lah perkataan van. Van. Va-nun. Van. Yang kedua tadi, yang ketiga, virus. Okey, virus. 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 Orang sebut baku dia virus kan? Virus. So, kita eja virus. Rawaw, sin. Virus. Virus. Itu kita eja, kita tulis, kita eja ikut sebutan baku bahasa Melayu. Maknanya kita tak, bukannya kita padankan huruf V, Va, okey, I, Ya. Kita eja ikut sebutan dia. Okey, ikut sebutan bahasa Melayu. Okey, itu cara yang kedua. Itu tadi cara yang kedua. Iaitu kita eja ikut sebutan baku bahasa Melayu. Ikut sebutan dia. Okey. Kemudian cara yang ketiga. Okey, cara yang ketiga kita baca dulu. Macam mana nak mengeja. Dua huruf konsonan akhir dalam satu perkataan. Maksudnya dua huruf konsonan akhir dalam satu perkataan dieja terpisah sekiranya boleh membentuk suku kata jati Melayu. Maksudnya apa? Okey, dalam satu perkataan, okey, dia adalah kata Inggeris. Okey, dalam satu perkataan, konsonan akhir dia, okey, ada dua huruf konsonan akhir dia dalam satu perkataan. Okey, dieja dia, kita kena eja terpisah. Kalau terpisah sebab terpisah sekiranya dia boleh membentuk suku kata jati Melayu. Maksudnya kita kena eja dia terpisah. Sebab kalau dia rapat, kita boleh bentuk dia perkataan yang lain. Perkataan kata Melayu yang lain. Jadi sebab tu kita kena eja dia terpisah. Tak faham kan? Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh dia teks. Okey, teks. Okey, jadi kaf dengan sin ni kita kena pisahkan. Sebab bila kita rapatkan, dia akan membentuk satu lagi perkataan yang lain. Teks
Okey, tax, kas. Okey, kaf dengan C ni kas. Dia macam boleh membentuk perkataan lain. Kas contohnya apa? Kasturi. Jadi kas tu dia boleh membentuk perkataan lain. Jadi kita tak boleh eja cantum. Kita kena eja terpisah. Okey, yang kedua science. Okey, science. Science nun dengan C ni kena terpisah. Sebab apa terpisah? Sebab bila kita rapatkan dia akan membentuk perkataan Melayu yang lain. Sains, nas, okey, nun sin nas. Nanas, kan? Boleh membentuk perkataan lain kan? So jadi kita kena pisahkan nun dengan sin ni kena pisahkan. Sebab kalau kita rapat dia akan membentuk perkataan lain. X-ray, okey, X-ray ni kita eja X dalam padanan huruf Jawi X kita X-ray. Jadi ray ni kita tak boleh R, ra, alif, ya. Kalau tu dia akan bunyi perkataan yang lain kan. Jadi kita kena eja terpisah X-ray. Jom kita tengok macam mana nak menulis dan nak mengeja perkataan dengan cara yang ketiga ini. Untuk cara yang ketiga, okey, cara yang ketiga iaitu apa dia? Cara yang ketiga kita eja dua konsonan yang terakhir tu kita eja huruf dia tu kena terpisah. Sebab apa kena terpisah? Sebab bila kita cantumkan, kita rapatkan dua huruf tersebut, dia boleh membentuk kata Melayu yang lain. Jadi sebab tu kita kena eja terpisah. Contoh perkataan dia apa yang tadi kita tengok dalam slide tadi? Apa dia? Teks. Okey? Teks. Okey? Ejaan teks. Jadi dua konsonan yang akhir ni, K dengan S ni, kita kena eja dia terpisah. Sebab KS ni kas, bunyi kas. Jadi kalau kita cantumkan, dia boleh membentuk perkataan yang lain. Kata Melayu yang lain. Contoh kas, kasturi. Okey, kasturi. Boleh bina perkataan Melayu yang lain kan? So kita kena eja dia terpisah. Jadi kita padankan T, ta, I, ya, K, apa? Kaf. S. Sin. Okey, yang ni kita cantumkan ni gambar. Yang ni kita kena pisahkan. Okey, kita terpisah. Jadi kita cantumkan perkataan ni. Ta, ya, kaf, sin. Okey, jadi kaf dengan sin ni kita kena eja dia terpisah. Sebab bila kita cantumkan, dia akan membentuk kata Melayu jati yang lain. So kita tak boleh nak cantumkan. Jadi kita kena pisahkan dia. Selesai 3 cara. Okey, kita masuk yang keempat. Cara yang keempat. Okey, yang ni dia sama macam yang tadi, cuma beza dia. Okey, dua huruf konsonan akhir dalam satu perkataan dieja bersambung sekiranya tidak membentuk suku kata jati Melayu. Maksudnya dia macam yang tadi. Yang tadi kita kena pisah sebab bila kita cantum, dia akan bina satu lagi perkataan yang lain. Okey, yang ni dua konsonan akhir tu kita kena eja sambung. Okey, sebab sekiranya tidak membentuk suku kata jati Melayu. Kita boleh sambungkan sebab bila kita sambung dia tak akan membentuk perkataan Melayu yang lain. Apa contoh perkataan dia? Okey, kita tengok. Bank. Okey, bank. Okey, jadi nga dengan kaf ni kita boleh cantumkan. Kita boleh sambungkan. Sebab nga dengan kaf ni kita tak boleh nak membentuk perkataan Melayu yang lain. Nga kaf. Ngang. Ada ke? Tak ada kan? Okey, golf. Okey, golf dulu ejaan golf. Fa ni kita asingkan. Okey, kita asingkan. Okey, love. Sebab kita rasa love tu, lam dengan fa tu boleh membentuk perkataan yang lain. Tapi sebenarnya tidak ada perkataan Melayu yang boleh dibentuk daripada daripada suku kata love, lam, fa. Jadi golf kita kena cantumkan. Sebab lam dengan fa bila kita cantum dia tak membentuk perkataan yang lain. Okey, zinc, ngakah pun dia tidak membentuk perkataan yang lain. Sama dengan bank. Okey, jadi untuk yang ini kita boleh cantumkan ejaan dia, huruf dia boleh kita sambungkan sebab dia tidak akan membentuk perkataan yang lain. Perkataan kata Melayu yang lain. So, jom kita tengok macam mana nak mengeja untuk cara yang keempat.
Okey, untuk cara yang keempat, okey, dia sama macam cara yang kedua, cuma yang ini dua konsonan yang terakhir kita eja, kita sambungkan. Sebab bila dia sambung, dia memang tak akan membentuk kata Melayu jati yang lain. Bila dia sambung. Kalau dia terpisah kalau dia disambungkan, dia memang tak akan membentuk kata Melayu jati yang lain. So, kita boleh eja sambung. Jadi, kita kena sambungkan bila dia mengeja dia. Okey, contoh perkataan dia apa? Bank. B-A-N-K. Okey, bank. Okey, N-K tu nak. Kalau kita sambung nak nga dengan kaf kan, dia tak boleh nak membentuk perkataan yang lain, nga dengan kaf. Jadi tak boleh membentuk. So kita kena eja cantum. Macam mana? Banga kaf. Okey, nga dengan kaf ni bila kita pisahkan, bila kita cantumkan, dia tidak boleh membentuk kata Melayu yang lain. Nga kaf. Tak ada kan? Okey, contoh yang kedua, golf. Golf. Okey. L dengan F, laugh. Laugh. Tak ada kata Melayu yang boleh kita bentuk daripada perkataan suku kata laugh. Jadi, kita cantumkan. Kita boleh eja dalam ejaan Jawi, cantum. Ga, waw, lam, fa. Okey, di dalam buku teks tu, ejaan golf adalah ejaan yang lama. So, ejaan yang baru, lam dengan fa ni dia cantum. Okey, dia cantum. Kalau yang lama dia terpisah. Tapi sebenarnya sekarang dia cantum. Sebab bila kita cantum, dia tidak akan membentuk perkataan Melayu jati yang lain. Okey, bank, golf. Lagi apa perkataan yang tadi saya tunjuk tu? Zinc. Okey, zinc. NK ni dia sama dengan bank. Okey, jadi nak eja zinc. Zai, ya, nga, kaf. Zinc. Okey, jadi kita cantumkan dua konsonan yang akhir ni. Sebab apa kita boleh cantum? Sebab bila dia cantum, dia tidak akan membentuk kata Melayu jati yang lain. Yang terpisah tu sebab apa kita pisahkan? Sebab bila dia cantum, dia akan membentuk kata Melayu jati yang lain. Okey, itu cara yang keempat. Okey, itu tadi cara yang keempat, bagaimana kita nak mengeja dan menulis untuk kata Inggeris untuk cara yang keempat, iaitu yang boleh kita sambungkan dua konsonan huruf yang akhir tu kita sambungkan. Sebab apa disambung? Sebab dia tidak akan membentuk perkataan yang lain. Okey, sebelum Ustazah tutup, sebelum Ustazah akhiri pelajaran kita hari ini, jom kita tengok daripada mula. Okey, kesimpulan daripada tajuk kita pada hari ini. Okey, tajuk kita hari ini adalah apa dia? Kata pinjaman bahasa Inggeris ataupun short kata pendek dia, saya selalu sebut kata Inggeris. Apa dia kata Inggeris? Kata Inggeris adalah perkataan daripada bahasa Inggeris yang telah digunakan ataupun diserap ke dalam bahasa Melayu. Maknanya asal usul perkataan tersebut adalah daripada bahasa Inggeris. Tapi dia telah diserap di dalam bahasa Melayu. Jadi kita panggil kata pinjaman bahasa Inggeris ataupun nama pendek dia kata Inggeris. Okey, ada 4 cara untuk mengeja kata Inggeris. Cara yang pertama, apa dia? Huruf K, suku kata yang akhir dipadankan dengan huruf kaf. Okey, jadi dekat sini, kalau untuk kata Inggeris, tak kisah dia huruf K tu sama ada dia duduk di awal ataupun di akhir, kita kena tetap padankan dengan huruf kaf. Contoh perkataan dia, check, cake, komputer, klinik. So, semua huruf K ni kita padankan dengan huruf kaf. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita eja mengikut aturan kata Melayu jati dan sebutan baku bahasa Melayu. Maksudnya, kita eja perkataan tersebut mengikut sebutan bahasa Melayu. Contoh perkataan dia, bas. Kita eja bas, basin. Van, vanun. Virus. Va, ya, ro, waw, sin. Virus. Planet. Pa, lam, alif. Nun, ya, ta, terbuka. Okey. Jadi, ini ejaan yang kedua. Cara yang kedua. Kita eja ikut sebutan bahasa Melayu
Jati. Okey, yang ketiga, cara yang ketiga apa dia? Dua huruf konsonan yang terakhir, kita eja dia terpisah sebab bila kita cantumkan, dia akan membentuk perkataan Melayu yang lain. Sebab tu kita kena eja dia terpisah. Okey, contoh perkataan dia apa? Teks. Kaf dengan sin kalau kita cantumkan, dia boleh membentuk perkataan lain. Jadi, bila kita nak mengeja teks, kaf dengan sin kita kena eja terpisah. Sign pun kita kena eja terpisah. Okey, ni cara yang ketiga. Cara yang keempat, okey, dia sama macam yang tadi, cuma yang ni dua huruf konsonan terakhir dia eja bersambung. Sebab apa dia eja bersambung? Sebab bila disambung, dia tidak akan membentuk perkataan Melayu jati Melayu yang lain. Ini kalau kita eja sambung, dia tak boleh membentuk perkataan Melayu yang lain. Contoh dia apa? Bank ataupun golf dan zinc. Maknanya dua huruf konsonan yang akhir ni, nga dengan kaf, lam dengan fa ni, kalau kita cantumkan, dia tidak akan membentuk kata Melayu jati yang baru ataupun yang lain. Sebab tu kita boleh eja dia sambung. Jadi, anak-anak faham? Okey, semua dah faham? Okey, itu pelajaran kita pada hari ini. Okey, apa dia? Kata pinjaman bahasa Inggeris. Kalau masih kurang jelas, kalau masih kurang faham, boleh tonton video ini sekali lagi ataupun boleh tengok berapa banyak kali sampai anak-anak faham, sampai adik-adik faham. Okey, jadi tak mudah, tak susah dan tak mudah. Kalau anak-anak fokus, insya-Allah boleh dapat. Okey, Ustazah rasa itu sahaja untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana mengikuti kelas Ustazah. Terima kasih kerana menonton video Ustazah. Jangan lupa tonton video-video Ustazah di dalam channel Ustazah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di dalam tajuk yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa selalu buat latihan. Banyakkan buat latihan. Cuba buat latihan untuk menjawikan. InsyaAllah anak-anak boleh belajar dengan baik. Mudahnya belajar jawi. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.